Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa kashafal ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-hadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi serta ahli jawatan kuasa masjid, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang barakah ini, apalagi sama-sama kita menikmati nikmat iman dan Islam. Sama-sama kita mendirikan solat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah berkati, Allah rahmati dan Allah lindungi kita insya-Allah. Kita menyambung tentang ayat sihir dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat 102 surah Al-Baqarah. Setelah kita lebih sebulan bertungkus lumus, bersusah payah, dan kita jauh masuk ke dalam lembah surah Al-Fatihah. Jadi tafsir ayat hukum ni seperti mana yang tertera di iklan tu, dalam poster kuliah subuh tu, ialah pilihan-pilihan ayat-ayat yang berkait dengan hukum. Jadi dia tak baca semua. Jadi yang berkait dengan hukum dalam surah Baqarah, yang pertama ialah ayat tentang sihir. Kerana surah Baqarah ni pada permulaannya banyak cerita pasal Bani Israel. Tak ada banyak pasal hukum. Bani Israel je. Asyik-asyik Bani Israel, asyik-asyik Bani Israel, Yahudi. Kenapa? Kerana untuk kita ambil pengajaran terhadap perangai Yahudi yang luar biasa jahat dia. Bukan biasa-biasa punya jahat. Sebab tu dia tak ada dalam 100 ayat, tak ada cerita pasal hukum. Masuk ayat 101, 102 barulah ada hukum tentang sihir. Sebelum tu banyak Bani Israel, kejahatan. Maknanya kita kena ambil ini satu pengajaran, bahawa Bani Israel ini satu bangsa yang sangat degil. Dah mati, hidup semula masih lagi kufur. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Saya sebut sikitlah sempena ialah serangan-serangan Zionis ni. Dah mati dah. Sebab apa mati? Kerana dia orang minta arinallaha jahrah. Kami nak tengok Tuhan jahrah, terus terang, nampak clear. Kami tak nak sembunyi-sembunyi, tak nak Tuhan yang tidak dilihat, tak nak. Nak nampak Allah betul. Fa akhadhatkumus sa'iqah, kena halilintar. Tapi mati pun Allah bagi balik nikmat. Macam-macam nikmat.
dia suruh masuk ke Palestin dalam keadaan sujud, wadkhulul baba sujada, masuklah ke pintu gerbang dalam keadaan sujada, sujud. Tapi apa mereka buat? Dia paling ke belakang, dia bagi pungkok. Orang Kedah ada, dia bagi punggung. Ni kuajak punya. Dah selamat, hidup semula setelah mati. Adakah bangsa lain yang macam itu? Dah mati semua hidup. Kalau secara individu adalah Nabi Isa menghidupkan 4 orang. Itu secara individu, seorang. Yang ni satu kumpulan, satu komuniti yang besar, Bani Israel mati kerana mereka buat benda yang dilarang. Nabi Musa doa hidup semula, lawan semula. Kan teruk. 40 hari Nabi Musa pergi bermunajat, dia cari ijil. Bittikhazikumul ajla, ambil ijil, anak lembu yang direka, yang dibuat oleh Samiri, disembah. Baru 40 hari. Ini di antara Nabi Musa sampai sekarang ni lagi banyaklah kesesatan yang orang buat. 40 hari pun dah sembah anak lembu. Sekarang tak tahulah sembah apa. Ni Bani Israel kan, teruk. Perangai dia. Allah suruh sebut wa qulu hittatun naghfir lakum. Sebut hittah, senang aja. Hittah aja, dosa clear, dosa terampun. Tapi dia orang tak sebut hittah, tapi dia orang sebut tukar sikit, hintah. Apa hintah? Gandum. Ha nun ta marbutah. Dia main-main macam budak-budak nakal kan, main-main. Orang sebut hittah, dosa nak habis, dosa nak diampunkan, sebut hittah. Satu perkataan, kena sebut benda yang paling senang, tapi dia tukar hintah. Itu yang Allah turun dalam semua surah Baqarah. Fabadal ladzina qaulan ghairil ladzina zalamu. Mereka tukar perkataan dengan perkataan yang lain. Daripada hintah menjadi hittah. Dia ada sikit dalam surah Maidah. Mana kebanyakan tuan-tuan baca tentang jahatnya Bani Israel, ataupun melibat tadabbur Bani Israel dalam surah Baqarah. Cuma ada sikit dalam surah Maidah. Surah Maidah ni cerita pasal dia diajak masuk ke Palestin tapi tak nak. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, udkhulul ardal muqaddasah, masuklah ke bumi muqaddas, Baitul Maqdis. Ya Allah telah wajibkan pada kamu, Allah telah wajibkan masuk. Tapi dia orang kata inna fiha qauman jabbarin, kami tak mau kerana dalam Palestin ada qauman jabbarin, ada geng sangseng, geng jahat. Kami tak nak lawan orang jahat, kami duduk sini. Inna hahuna qaidun, kami nak duduk sini je. Izhab anta wa rabbuka faqatila, hang dengan Tuhan hang pergi berperang, kami nak duduk sini je. Ini jawapan jahat. Nabi suruh pergi masuk di Palestin, tak nak. Lah ni sibuk nak Palestin. Ni perangai dia. Ini ayat 20 lebih, saya tengok 24 ke berapa surah Al-Maidah. Ini perangai. Sebab tu 1 hingga 100 Baqarah banyak cerita pasal Bani Israel. Itu yang saya sebut ni sikit je, banyak lagi kejahatan dan onar orang yang Allah sebut dalam surah Baqarah. Tuan-tuan boleh lihat. Jadi sampai 101, 102 hanya cerita pasal Nabi Sulaiman dan sihir yang akan kita rungkaikan. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka ikut. Siapa ikut? Ahli kitab lah. Dia masih lagi cerita pasal ahli kitab ni. Mereka ikut apa yang tatlu, apa yang dibaca oleh syaitan ala mulki Sulaiman, ketika kerajaan Nabi Sulaiman. Baca apa? Minas sihir, baca sihir. Jadi di sini ada cerita-cerita Israiliyat. Sebelum kita melangkah jauh lagi, surah-surah Baqarah dan surah-surah lain dalam tafsir Malik penuh dengan Israiliyat. Tapi jangan kita syok, jangan terkejut, jangan takut. Bukan semua Israiliyat itu benda yang haram ke dilarang, tak. Jadi apa Israiliyat? Sebab saya nak cerita Israiliyat lepas ni.
Jadi sebelum saya nak cerita, nak tahu pasal hukum dia. Apa hukum kita nukilkan Israiliyat? Boleh ke tak boleh ke? Sebab dalam tafsir banyak. Tafsir yang paling sedikit Israiliyat tafsir Ibnu Katsir, Tabari ada, Qurtubi ada, semua ulama-ulama besar, tokoh-tokoh utama tafsir. Bukan cikai-cikai macam kita, tak. Tapi datang kadang-kadang kita ni ilmu tak tahu mana, tiba-tiba haram Israiliyat, tak betul. Jadi kita nak tahu. Okey, yang pertama definisi Israiliyat. Apa definisi Israiliyat? Dalam kitab sebut, dalam kitab At-Tabari, kitab tafsir yang besar, tafsir Imam Tabari sebut, ma nuqila an bani Israil fi akhbari aqwamihim wal umamis sabiqah li ummati Muhammad wal mabda wal ma'ad. Apa yang dinukilkan ceritalah daripada Bani Israel, daripada orang-orang Bani Israel. Bani Israel ni Nabi Yakub. Bani Israel anak-anak Nabi Yakub. Dia orang ni asalnya berada di Palestin. Nabi Ibrahim dapat anak dua orang tu, Ishak dan Ismail dan Ishak. Kemudian dia dapat cucunya Nabi Yakub di Palestin. Kemudian dipanggil pergi ke Mesir. Masa tu Yusuf di Mesir jadi apa, menteri keuangan. Ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Lantik aku jaga perbendaharaan, sesungguhnya aku hafiz, dapat jaga harta, alim, ada ilmu. Ini syarat nak jadi menteri keuangan, hafiz, mana amanah, alim, ilmu. Jadi last cerita Nabi Yusuf tu kan, mereka telah diperdaya oleh Nabi Yusuf, bukanlah kena tipu. Dia tak tahu bahawa Nabi Yusuf tu adalah adik-adik mereka dipanggil, diambil dia punya barang, dia masuk dalam barang istana, masuk dalam beg dia orang. Akhirnya dia orang kena tangkap. Rupa-rupanya saja Nabi Yusuf nak jejak kasih. Itu yang Nabi Yusuf panggil semua. Dalam Quran saya lupa ayat dia, bawa semua kaum keluarga. Maka Nabi Yakub pun bawa 70 orang keluarganya, habis pergi ke Mesir. Ini sejarah. Jadi apa Israiliyat, apa yang kita nukil daripada Bani Israel tentang cerita-cerita mereka dan cerita umat terdahulu. Maknanya bukan hanya terhad pada Bani Israel, cerita Bani Israel ke, cerita umat terdahulu ke, tapi benda ni dinukilkan oleh Bani Israel kepada umat Nabi Muhammad. Ini definisi dia. Saya ulang balik, cerita yang dinukilkan daripada Bani Israel tentang apa? Tentang Bani Israel sendiri ataupun tentang umat-umat terdahulu. Dia tak semestinya cerita Bani Israel sahaja, tapi siapa yang cerita, orang Bani Israel. Itu definisi. Apa pandangan Nabi terhadap cerita ni? Kita lihat dalam hadis sahih, dalam hadis Bukhari, hadis 3461, Nabi SAW bersabda, balighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israel wala haraj wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu ilan nar minan nar. Ini hadis sahih Bukhari. Apa Nabi kata? Balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Sampaikan, bukan ustaz je kena sampai, tuan-tuan. Tuan-tuan paling esok kena tanya, sampaikan pada anak isteri, pada siapa-siapa yang kita tahu, sampaikan. Wa hadithu an bani Israel, dan ceritalah daripada Bani Israel. Maknanya boleh, cuma bersyarat. Hadis ini hadis Sahih Bukhari. Saya ulang balik, hadis 3461 Sahih Bukhari. Nabi sebut hadisu, cerita. Sebab tu lagi saya akan cerita. Jangan tuan-tuan pula, ustaz ni sumber mana ni? Ini Israiliyat, ustaz yang sesat. Jangan. Nabi kata hadisu. Kita banyak macam cerita-cerita rakyat kan? Ada sanad ke? Cerita hang tua ada sanad sahih ke?
Kita percaya benda itu betul. Dia sanad sahih, mestilah perawi yang dalam Islam punya neraca, bukan ahli sejarah yang moden ni, tidak. Mesti perawi yang Islam, yang udul, tidak buat dosa besar, tidak mengekalkan dosa kecil. Benda ni tak ada dalam sejarah, tak ada dalam riwayat sejarah, tak ada syarat ni. Berbeza dengan riwayat hadis. Jadi kita ceritalah, kita percayalah hang tua dan hang yang 5. Yang paling banyak dekat Kedah, semua hang. Hang, aku, hang. Orang Kedah ni semuanya panglima. Kan? Maknanya macam itulah. Cerita lagi, cerita si Tenggang. Ada sanad tak Tenggang? Tak ada sanad. Lagi apa? Lagi kecil dia punya kekuatan dia, lagi nipis kekuatan dia berbanding cerita hang tuah tadi. Cerita hang tuah ni banyak juga dalam buku. Cerita si Tenggang, kan? Kita cerita untuk apa? Untuk pengajaran. Jadi tak ada masalah ya. Nabi kata hadisu an Bani Israel. Ini hadis jelas. Ceritalah daripada Bani Israel. Wala haraj. Apa wala haraj? It's okay. Tak ada masalah. Tak dosa. Haraj ni ada makna susah, ada makna dosa. Mana tak dosa, la haraj. Tak susah, mana tak ada masalah. Boleh cerita. Cuma jangan buat dalil. Itu je. Cerita sekadar ceritalah. Kita kan mak kita cerita pasal orang kampung, cerita pasal kampung ni, bukan ada sanad pun. Tapi kita percaya sebab benda tu bukan dalil, bukan akidah, sekadar cerita. Dan Nabi kata man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong atas namaku, maka tempatnya neraka. Cuma jangan sandar ini Nabi cakap. Jangan. Kadang-kadang penceramah pun dia tak tahu mana yang Nabi cakap, mana yang Israiliyat dia. Ini Nabi cakap, semuanya Nabi cakap. Ini jahanam. Kena tahu ini Israiliyat, kena sebut, kena beritahu dekat masyarakat yang ni Israiliyat, sekadar dengar. Tak salah. Nabi kata hadis, cerita, hadis ni cerita. Sembanglah boleh. Cuma dia ada 3 kategori Israiliyat ni. Kita cerita habiskan Israiliyat lah pagi ni kan. Nanti esok kita ceritalah apa yang Israiliyat cerita sihir ni, ayat 101 ni, 102 ni kan. Ada 3 jenis. Yang pertama Israiliyat, cerita Israel zaman dulu yang Nabi telah sahkan. Nabi dah endorse benda ni sah. Contohnya siapa? Cerita Jarir. Jarir sahabat Nabi. Juresh, pernah dengar Juresh? Yang dia sembahyang, mak dia panggil tu, Juresh. Ni dalam hadis sahih Bukhari. Cerita ni sahih. Tapi dikira Israiliyat juga, tapi dah di-endorsekan, dah sah, approve, kan? Tak ada masalah. Nabi cerita Juresh tu tak nak dengar cakap, mak dia tengah sembahyang, akhirnya dia difitnah, dituduh buat sesuatu yang jahat dengan seorang pelacur. Akhirnya juga pendek ceritalah, bila dia dituduh tu, orang kampung dah habis robohkan tempat ibadah dia, lalu dia pun panggil, bawa main sini bayi, atinil maulud. Mana baby? Maulud dia baby. Mana baby? Baby yang didakwa anak zina dia kan. Dia letak dekat pusat. Dia kata man abuka, siapa ayah kau? Maka kata bayi tadi, ra'i, pengembala. Bukan dia lah. Maknanya bila si perempuan tadi dia cuba nak goda, dia dah goda dah. Tak tahulah dia buat macam mana, dia buka sana buka sini. Tapi dia, bayangkan tuan-tuan sembahyang seorang kat rumah, perempuan seksi buka-buka, agak-agak boleh kuat iman ke tak? Tak tahulah. Saya pun tak tahu nak kata Haji ya. Seorang-seorang, bukan ada siapa, tak ada CCTV kan. Buka sana buka sini, goda sana goda sini, tapi dia kuat iman, sembahyang. Kita tak tahu macam mana. Nauzubillah, tak jauh lah fitnah-fitnah begitu kan. Jadi bila dia dah putus asa menggoda Juraij, dia pergi jumpa si pengembala tepi jalan. Dah buka-buka, terus jadi terus dapat anak tu mengatakan bapaknya adalah pengembala. Jadi orang kampung pun menyesal. Orang kampung kata, tak apalah, biar kami bina tempat ibadah kau daripada emas dan perak. Dia tak nak, buat macam biasa, bina semula seperti sedia kala. Ini sahih. Yang kedua, yang mengarut, yang bertentangan dengan norma-norma Islam, yang ini kita kena tolak. Dia tak ada kesahihan dan juga
Memang pelik. Contohnya, ini contoh, jangan kita sebarkan kalau boleh. Tapi saya sebut ni sebagai ilmu. Contohnya Nabi Daud dalam surah Sad kan ditegur oleh Allah. Datang dua malaikat mengadu, aku ada seekor kambing Najah. Inna hadza akhi lahu tis'atun wa tis'una Najah. Kawan aku ni ada 99 kambing. Aku ada seekor je. Tapi yang seekor ni dia nak lagi. Tamak betul kawan aku ni. Aku seekor je, dia 99. Yang seekor pun dia nak ambil juga. Nabi Daud faham. Nabi Daud ada 99 isteri. Yang betulnya terlintas hati dia. Terlintas. Macam Nabi Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Terlintas, tak dosa. Tuan-tuan nampak siapa pun, perempuan nampak lelaki mana pun, terlintas. Segak lah, cantik lah. Dosa ke? Tak dosa, terlintas. Siapa yang tak pernah? Bohong tak pernah. Tengok baca surat khabar ke, tengok TV ke, segak lah, muslimah lah. Tak salah, terlintas. Yang salahnya kita iakan, aku nak dia, aku teringat, itu dia zina hati. Jadi benda terlintas ni berkenan, ni tak ada dosa. Cuma kita kena buang. Bila dah terlintas, buang lah. Kalau kita tak nak kahwin. Tapi kalau nak kahwin, saya tak mau cakap apalah, itu terbelang tuan-tuan lah, bincang dengan bini lah. Kalau berani terus buat. Tapi itu cerita lain lah tu kan. Masalahnya tuan-tuan, dalam tafsir dia sebut cerita yang mengarut. Apa yang mengarut? Cerita Nabi Daud, dia sekodeng perempuan. Ini cerita mengarut. Dia sekodeng. Kan dulu kan orang perempuan dia pergi tempat mandi yang sungai, ada tempat tutup kan, cerita Piramli kan, ramai-ramai bawa baju kan. Lepas tu sampai situ, ada Nabi Daud lalu, ada lubang sekodeng, nampak seorang perempuan bernama Uria, alif waw ra ya alif, cantik kan, tidak berpakaian, masya-Allah, auzubillah kan. Ni cerita ni tipu kemudian Nabi Daud pun berkenan. Risik punya risik, dah ada laki rupanya. Dia hantar laki dia pergi berperang, duduk depan sekali. Selamatlah. Bukan lawan ikut udara, lawan gerila punya kan, darat punya. Jadi ini cerita tipu. Ini contoh cerita yang mengarut. Tak boleh kita nukilkan kecuali nak mengajar orang. Ini contoh. Yang pertama, sahih. Yang kedua, cerita mengarut. Yang ketiga, tak ada kesahihan dan tak mengarut. Dia tak ada kesahihan. Tak ada dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim, tak ada dalam kitab-kitab hadis utama. Tetapi dia macam tadilah, dia tengah-tengah. Ini yang Nabi maksudkan ceritalah sebagai pengajaran, bukan sebagai hukum, bukan sebagai akidah. Nanti esok kita akan ceritalah apa yang berlaku tentang Nabi Sulaiman dan juga sihir yang dikaitkan dalam ayat ini. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina innaka sami'ud du'a. Allahumma ansur Islam wal muslimin mujahidin fi Palestin. Allahumma ahsihim adada wa qtilhum badada wa la tabqi min ahada. Allahumma harusna bi annaka alladhi la turam. Allahumma harusna bi annaka allati la tanam wa ghfir lana alladhi la yuram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.